Kan, ya Allah, turunkanlah pada kami bawang, kacang, bawang putih, apa semua. Dia tak nak dengan makanan daripada syurga tu. Tak syukur langsung dia. Lalu Allah sebut, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu nak tukar ke makanan yang dah terbaik ni kepada makanan yang terpaksa kamu masak sendiri? Kan? Tapi dia nak juga. Lalu kata Allah, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Masuklah Mesir, nescaya kamu akan dapat apa yang kamu semua nak. Itu yang dia pergi Mesir tu. Itu kisah dia. Jadi nikmat Allah yang terbesar daripada Bani Israel ni, kan, Bani Israel ni sangat besar, sangat ni. Tapi menyebabkan dia kufur, menyebabkan dia tak syukur, menyebabkan dia tak rasa puas dengan apa yang telah Allah kurniakan, akhirnya dia jadi menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya Nazir serta ahli tuan kuasa Masjid Al-Madaniyah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan derajat timbangan kita, dan seterusnya merakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan syafaat tersebut akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah. Pada pertemuan kita lepas kita dah bicara pada ayat 40, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kemudian ayat seterusnya kita dah bincang juga, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Okay, hari ini kita masuk dalam wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan seterusnya wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu kita akan masuk dia. Okey. Mukadimah pertemuan kita yang lepas kita bicara tentang perkataan Israel tu apa? Israel tu apa? Okey, kemudian apa beza Israel dengan Yahudi? Alhamdulillah kita dapat dah beza. Yang pertama, Israel itu adalah nama asal Nabi Yakub dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani. Israel ni bermaksud hamba Allah, hamba Tuhan. El itu dalam bahasa Hebrew adalah Tuhan. Sebab itu kalau kita lihat watak Superman tu, Kal-El, El tu Tuhan sebenarnya. Bapa dia Mak-El, okay? Kal-El tu maksudnya anak Tuhan dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Kal-El maksudnya anak Tuhan. Tapi kalau Israel, maksudnya itu adalah hamba Allah, iaitu nama Nabi Yakub dalam bahasa Ibrani. Sebab Nabi Yakub dia bangsa Bani Israel. Jadi daripada keturunan ataupun umat Nabi Nabi Yakub alaihissalam digelarkan sebagai Bani Israel. Bani Israel. Okey, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam ataupun keturunan daripada Nabi Yakub. Kemudian Yahudi pula dia berasal daripada anak Nabi Yakub yang namanya Yahuda. Yahuda. Jadi yang mengikut agama anak Nabi Yakub, agama tersebut dia panggil agama Yahudiyun. Yahudi. Sebab itu disebut tentang Yahudi. Tapi yang di Israel tu, itu kita panggil Zionis atau gerakan ekstrim. Gerakan ekstrim. Dipelopori oleh Theodor Herzl nama dia. Orang Hungary.
orang putih yang memang berbangsa ataupun beragama Yahudi. Dialah yang mencipta gerakan Zionis, dan Zionis tu diambil daripada nama bukit Sahyun ataupun bukit Zion di Palestin yang dikuasai oleh Israel lah. Jadi dibincang kat situ, akhirnya gerakan tu diwujudkan dengan nama Zionis, mengambil nama bukit Zion, tempat mereka bermesyuarat untuk melancarkan gerakan ekstrim. Gerakan ekstrim tu disebut tentang tu. Okey. Jadi Zionis. Mereka menggunakan lambang bintang bucu 6 tu adalah itu bendera ataupun panggil dalam bahasa Arab ramzu lah, lambang Nabi Daud AS. Lambang Nabi Daud AS, bintang, dipanggil David Star. Okey, kenapa bucu 6? Bertepatan dengan matlamat dia untuk menguasai negara Arab ataupun dipanggil Israel Raya. Bucu yang atas adalah Syria. Sekarang ni dia dah kuasai Syria. Kemudian bucu yang tepi itu adalah Palestin. Palestin dah kuasai sepenuhnya Palestin. Hanya Gaza tak dapat dikuasai. Kemudian bawah itu Mesir. Bawah Mesir. Bucu pertama Syria, bucu kedua itu sebelah kiri adalah Palestin. Bucu yang bawah sebelah kiri adalah Mesir. Bucu yang bawah itu adalah Madinah. Sebab mereka mendakwa mereka adalah penduduk asal Madinah. Okay, mereka penduduk asal Madinah. Mereka dihalau oleh orang-orang Islam. Nabi halau mereka daripada bumi tempat tumpah darah mereka. Mereka dakwa macam tu. Okay. Dan kalau kita rujuk pun, mereka adalah bangsa pendatang juga. Bukan itu tanah tumpah darah mereka. Bukan negara asal mereka. Negara asal mereka adalah Mesir. Kemudian mereka menyeberang, lari daripada Fir'aun, menyeberang ke Palestin. Dan Palestin suruh masuk Masjidil Aqsa, dia tak nak, jadi dia sesat di luar Masjidil Aqsa ataupun di luar Palestin selama 40 tahun. Itu yang pertaburan. Kemudian bucu yang sebelah kanan bawah ini adalah Iraq, dan bucu di atas tu adalah Iran. Itu Israel Raya, dia akan bina di situ. Kemudian kita perasan pula dalam bendera Israel ada dua line warna biru, atas dan bawah. Line biru atas tu adalah Sungai Nil. Sungai Nil yang berada di Mesir. Kemudian biru yang bawah itu adalah Sungai Furat yang berada di Iraq. Bila kerajaan Iraq jatuh, dikuasai oleh Amerika sekarang ni, maksudnya Sungai Furat sudah berada di genggamannya. Sewaktu Saddam Hussein jatuh dan kerajaannya digulingkan dan Saddam Hussein dibunuh, mereka berpesta di Sungai Furat. Mereka berpesta di Sungai Furat. 1973 dia pernah kuasai Sungai Nil dalam peperangan 6 Oktober panggil 6 Oktober. Tentera Mesir lawan Israel. Akhirnya tentera Israel berundur. Asalnya dia dapat kuasai Allah SWT Sungai Nil. Jadi kalau dapat kuasai Sungai Nil, dapat kuasai Sungai Furat, kemudian dapat kuasai 6 negara tadi tu, komplit dah Israel Raya yang nak bina tu. Israel Raya ni yang dia nak bina. Siapa yang mempelopori gerakan ini? Adalah Zionis. Itu kena tahu tentang tu. Kadang-kadang kita sebut, tak apalah, kita mungkin tak faham ataupun kita tak sengaja, kita kata Israel laknatullah. Israel laknatullah. Adakah kita merujuk kepada Nabi Yaqub AS? Tak. Kita pun tahu bukanlah kita nak kata Nabi Yaqub tu laknatullah. Tak. Maksudnya kita merujuk kepada negara Israel yang ada zaman sekarang ni. Jadi tak tadi kesalahan lah. Tapi kalau kita orang berilmu, lebih baik kita cakap Zionis laknatullah. Kalau kita kata Yahudi laknatullah pun tak boleh juga. Yahudi anak Nabi Yaqub AS. Yahudi adalah agama samawi, agama daripada langit, daripada agama daripada Allah. Yahudi, Nasrani dan Islam tu agama daripada Allah. Agama Hanif itu agama daripada Allah. Tapi kalau kita kata Yahudi itu laknatullah pun tak tepat sebenarnya. Tapi tak apalah, kita bukan merujuk kepada Yahudi anak Nabi Yaqub dan agama Allah tu. Kita merujuk kepada yang Israel sekarang tu. Israel sekarang tu yang kita rujuk tentang tu. Jadi Allah pesan kepada Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub AS, "Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum." Ingatlah nikmat aku, kata Allah, yang telah aku nikmatkan kepada kamu semua. Bani Israel ni, ya Allah, Allah telah beri nikmat makanan turun daripada syurga.
makanan turun daripada syurga. Itu pun tak bersyukur. Dalam surah Al-Baqarah nanti kita akan bincang, orang Bani Israel ni dia minta dengan Nabi Musa AS, udu'u lana, ya, mintalah kepada kami, kan, ayyakhrij lana min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha, kan, ya Allah, turunkanlah pada kami bawang, kacang, bawang putih, apa semua. Dia tak nak dengan makanan daripada syurga tu, tak syukur langsung dia. Lalu Allah sebut, qala atastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu nak tukar ke makanan yang dah terbaik ni kepada makanan yang terpaksa kamu masak sendiri, kan? Tapi dia nak juga. Lalu kata Allah, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Masuklah Mesir, nescaya kamu akan dapat apa yang kamu semua nak. Itu yang dia pergi Mesir tu. Itu kisah dia. Jadi nikmat Allah yang terbesar daripada Bani Israel ni, kan, Bani Israel ini sangat besar, sangat ni. Tapi menyebabkan dia kufur, menyebabkan dia tak syukur, menyebabkan dia tak rasa puas dengan apa yang telah Allah kurniakan, akhirnya dia jadi menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut bahawa Nabi Muhammad diutus untuk membenarkan apa yang ada pada tangan kamu dari kitab Taurat, kitab Taurat. Okay. Begitu juga dengan kitab Injil, membenarkan daripada tangan kamu kitab Taurat. Wala takunu awwala kafirin bi, jangan kamu jadi orang yang pertama kufur pada Allah. Wala tashtaru, jangan kamu jual bi ayati thamanan qalila, suatu ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang sangat murah. Okey, untuk kepentingan dunia lah contohnya. Wa iyya fattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Itu disebut tentang tu, disebut tentang ini, insya-Allah. Ya, jadi betul kalau pergi negara Mesir, sekarang ni kalau pergi Mesir tak ada masalah, tak ada SOP langsung Mesir. Kalau kita pakai mask kat Mesir pula, orang Mesir marah pula. Macam umpama kalau saya jalan dulu, saya tutup mata ni sebab silau, orang Mesir marah betul tutup mata. Aib ya akhi, aib kata dia. Aib maksudnya tak bagus macam tu, dia kata. Kau ni tak suka rahmat Allah ke? Panas tu rahmat Allah. Panas tu rahmat Allah. Kita jalan tutup mata silau macam ni, dia marah kita. Dia marah kita. Sama juga sekarang ni kalau pakai Mesir, pakai mask, orang Mesir marah. Kau tak tawakal, kau tak tinggi dengan Allah, dia kata. Tawakal kau tak tinggi. Dia kata Masri mafi corona. Tak ada corona kat Mesir, dia kata. Tapi dulu pernah teruk jugalah, sekarang ni dah alhamdulillah dah kurang dah. Kalau kita pergi Mesir, masya-Allah. Sebab itu di Mesir sayur-sayur terbaik di dunia ada di Mesir. Ya, kalau bawang tu masya-Allah, kita bawang kecil je, dia bawang dah macam piring cawan kita tu, besar tu, sebiji tu. Okay. Kalau kobis besar dulang, 2 rial, 2 junai. 2 junai ni lebih kurang dalam RM1 duit Malaysia lah. 2 junai. Kalau nak beli sayur, kena bawa 2 orang. Seorang bawa kobis tu. Tak boleh potong 4, kita dah lah kecil, boleh potong 4 lagi kat kedai. Dia tak boleh. Sebab satu tu dah 2 geni, 2 rial, RM2 lah istilahnya. RM2 tu. Besar dulang, kena pikul tu. Yang ke sahabat lain bawa sayur-sayur yang lain. Kalau nak beli tu memang kena bawa 2 orang lah. Sama juga kobis bunga. Sebab itu Mesir ni masya-Allah, dia punya buah-buahan, limau dia diimport kan ke luar negara, dah sampai ke Malaysia pun import yang Abu Surah, dia panggil, yang bukan limau sangkis tu, yang besar tu. Kemudian dia punya delima dia terbaik, dan gandumnya sebenarnya adalah terbaik dunia. Gandumnya terbaik dunia. Kalau dia pasarkan gandum dia ke luar negara, gandum Perancis dengan Amerika tak laku kat dunia ni. Sebab itu pandainya Perancis dan Amerika, dia buat perjanjian dengan Mesir. Jangan pasarkan gandum ni kat luar, tapi kami bagi teknologi secara percuma. Sebab itu tuan-tuan kat sana masya-Allah, ada satu flyover 30 km baru turun. Naik sini, jalan, kalau sini sampai KL ada 30 km tak? Lebih kurang lah. Sini turunnya kat KL sana. Flyover tu. Punya bertingkat sampai 2-3 tingkat. Itu teknologi. Lepas tu teknologi yang bawah jalan bawah tanah. Jalan bawah tanah. Kemudian teknologi apa lagi? Kereta api boleh lalu bawah Sungai Nil. Kereta api bawah tanah tu boleh lalu bawah Sungai Nil. Negara dia negara miskin dia. Kalau kita lihat, negara dia mundur 30 tahun daripada Malaysia. Mundur 30 tahun di Malaysia. Dia tak pernah jumpa kita daripada telefon bimbit yang namanya Atur tu. 010 010. Atur besar macam beg bawa dia. Kemudian teknologi seterusnya, telefon yang ada antena, tarik antena dia.
yang buat sendal tayar kereta tu memang tak reverse, memang tak terus stand. Baling anjing meninggal terus. Kan, dia orang datang terus yang kecil, terus teknologi yang kecil. Telefon 3310, itu pertama telefon masuk kat negara dia, 3310. Dia lambat tapi dapat yang terkini. Dia lambat dapat yang terkini. Sebab itu ihbitu Misra, kata Nabi, kata Allah SWT, masuklah Mesir, saya kamu akan dapat apa yang kamu nak. Sebab itu kalau masuk Mesir nak cari Nabi Musa ada, masuk Mesir nak cari Firaun pun ada, nak cari perangai Firaun pun ada, nak perangai Nabi Musa ada, nak perangai Firaun pun ada. Sebab itu ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Okey, jom kita terus masuk dalam ayat seterusnya ni. Kita nak bincang tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasta'inu bis asyrih wala talbisul haqqa bil batil. Surat 153 perenggan bawah sekali tu. Jangan campur adukkan kebenaran yang terdapat dalam kitab Taurat dengan kebatilan yang sengaja kamu ada-adakan. Kalau kita bicara dari sudut surah Al-Fatihah, ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Al-maghdub dalam tafsir merujuk kepada orang-orang Yahudi. Apa maksud al-maghdub? Al-maghdub ni yang dimurkai, yang kena marah, yang Allah murkai. Al-maghdub, ghadaba asal kalimatnya. Kan, orang Kelantan debe. Tak tahu daripada mana. Ghadaba jadi debe. Debe ni kan Pandabaran, lepas tu debe ni macam macam gangster sikit, debe tu kan. Ghadaba ni marah, murka. Ghadaba murka. Jadi Allah SWT, al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi. Okey. Wala dhalin, ad-dhalin itu adalah orang-orang Nasrani. Kita minta ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Kan lagu Nora kan. Saya 2-3 hari ni memang terpaksa menangkis jawapan-jawapan. Ramai orang ucap tahniah lah. Tahniah Ustaz, tak sangka Ustaz kebetulan suami baru Nora ni Dr. Rusdi Ramli UM, saya pula Rusdi Ramli, ramai pula orang ucap tahniah. Kan bila dia tengok gambar baru kata lah, punya bukan ustaz ni, bukan ustaz, dah tahniah dah, bukan ustaz punya kan. Bila kan Nora kan ada buat lagu dengan anak-anak dia kan, The Voice of Ummi kan. Dia terjemah surah Fatihah kan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kan. Kan dia tu, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Dia nyanyi tu kan. Okey. Al-maghdub adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi al-maghdub? Inilah dia talbisul haqqa bil batil. Dia ubah kitab, dia campur adukkan kitab itu, campur kitab Taurat yang suci itu, yang telah diturunkan oleh Allah dengan kehendak dia, ataupun kebatilan yang sengaja dia ada-adakan tu. Kemudian Allah sebut wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Jangan kamu tutup kebenaran, jangan kamu sembunyikan kebenaran. Iaitu hak mengenai sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ni kita mungkin pernah dengar ayat surah As-Saff, ayat yang ke-6 yang kata Nabi Isa ya'di min ba'dihi ismu Ahmad, akan datang seorang nabi selepasku namanya Ahmad. Itu kita tahu terkandung dalam kitab Injil, dan Allah nukilkan kembali apa yang ada dalam kitab Injil masuk dalam Al-Quran. Kita tahu hanya kitab Injil, rupanya kitab-kitab terdahulu termasuk kitab Taurat, dia juga membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun, jangan kamu sembunyikan kebenaran, iaitu mengenai sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berita gembira tentang pengutusannya yang termaktub dalam Taurat, sedangkan kamu adalah orang-orang yang mengetahui, ataupun sedangkan kamu tahu bencana perbuatan tersebut. Ini balasan serta hukuman terhadap orang-orang yang mengetahui adalah tidak sama dengan orang yang mengetahui. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah sebut dalam Al-Quran,
Adakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Sepatutnya mereka ni adalah, sebab itu dipanggil ahli kitab. Bila Allah gunakan perkataan ahli ni, bukan sekadar mereka ini diberikan kitab, tetapi ahli kitab. Ahli maksudnya memang mereka tahu tentang kitab tersebut. Tapi mereka tak beramal dengannya. Mereka menafikan. Sebab itu kalau kita rujuk tentang Allah surah Al-Buruj, surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, kemudian surah apa yang cerita pasal buruj, was-sama'i dzatil buruj, itu kan. Adakah Allah SWT menerangkan sesuatu yang terlalu tinggi sehingga ayat ini ditujukan, disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang kafir Quraisy? Adakah ayat ini terlalu tinggi bagi orang-orang kafir Quraisy? Tak. Orang-orang kafir Quraisy ni dia ada ilmu tentang tu. Sebab itu Allah bersumpah was-sama'i dzatil buruj. Dia orang tahu tentang buruj. Sebab apa? Sebab mereka ni ahli pelayaran di darat. Kalau kita rujuk dalam surah Yasin, kan, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Kemudian apa kata? Wa khalaqna mim mithlihi ma yarkabun. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, Allah kata kami bawa zuriat keturunan mereka menaiki bahtera yang penuh itu, bahtera Nabi Nuh AS yang berlayar. Okay. Wa khalaqna, dan kami ciptakan bagi mereka mim mithlihi, seumpama dengan bahtera Nabi Nuh AS, iaitu unta, dalam tafsir unta, yang ma yarkabun, apa yang mereka tunggang itu sama fungsinya dengan bahtera Nabi Nuh AS di tengah lautan. Bahtera Nabi Nuh AS di tengah lautan yang tak nampak mana tepi, mana utara, mana selatan, mana utara, mana selatan. Tengok tepi pun tak nampak daratan, mana kita tak tahu mana penghujungnya. Kalau kita berlayar mungkin makin masuk ke laut yang besar. Asalnya laut kecil je, tapi oleh kerana tak tahu arah mana daratan, mana lautan, kita main jalan je kan. Kita mungkin masuk ke lautan Pasifik yang lebih bergelora, kan. Macam saya lah. Mula-mula sampai KL dulu, dengarlah buka radio, dia ke laporan kesesakan lalu lintas jalan raya. Dia kata yang sesak Jalan Sultan Ismail, jadi diminta pada semua untuk ambil laluan alternatif, kan. Kita pun cakap okeylah, jangan masuk laluan jangan masuk Jalan Sultan Ismail. Lepas tu masuk-masuk, apa pasal depan tu jam? Rupanya yang jalan ni Jalan Sultan Ismail lah. Tak tahu Sultan Ismail, dah tahu Allah memang sangkut lah, memang berjam-jam lah duduk kat jam tu, silap dah. Dia pesan dalam radio tu kan, yang penyampai laporan trafik tu, dia pesan dah, sila ambil laluan alternatif, dia katakan, sebab jam teruk dijangka kelewatan ni, sebab ada kemalangan dan seumpamanya kan. Kita pun jalan tak tahu tu Jalan Sultan Ismail, sampai depan tu pasal jam kan. Lepas tu jalan dah pasal jam sangat ni, rupanya inilah Jalan Sultan Ismail. Jalan Sultan Ismail, tak tahu jalan. Makin kita patutnya dah beritahu awal, elaklah jangan masuk Jalan Sultan Ismail, selamat daripada jam. Kita tak tahu itulah Jalan Sultan Ismail yang kita masuk tadi tu. Tu yang masalah kita. Sebab itu mim mithlihi ma yarkabun, unta pun sama juga. Unta ni dia umpama bahtera yang berlayar di tengah-tengah lautan padang pasir yang tak nampak kiri kanan depan belakang, tak nampak. Jadi macam mana mereka nak tahu arah utara mana, arah timur mana, destinasi? Sebab itu dzatil buruj, buruj di langit itu menjadi peta bagi mereka. Mereka tahu mana arah utara. Dia tahu nak, okey, ini bulan apa? Ini bulan apa? Okey, ini bulan yang ke-11. Bulan ke-11, bintang apa yang akan keluar? Buruj apa yang akan keluar? Okey, buruj Sagittarius, nampak macam orang memanah. Kan? Buruj orang memanah tu, mana arah utaranya kena tahu. Kita tengok pun tak tahu kan. Jadi sebab kita tak ada ilmu tentang tu. Jadi orang kafir Quraisy dia tahu tentang tu. Sebab itu Allah bersumpah dengan was-sama'i dzatil buruj. Jadi dzatil buruj, langit yang penuh dengan buruj tu, orang Arab Quraisy tahu tentang buruj. Kemudian was-sama'i wat-tariq. Baru-baru ni ada viral seorang astronot daripada China. Dia bila dia melakukan tinjauan di luar orbit bumi ni, dia terdengar melalui rakaman dia ada satu bunyi ketukan macam orang ketuk pintu. Jadi dia balik dengan perasaan excited. Dia nak beritahu kepada penduduk bumi, dia nak jadi orang pertama yang memberitahu pada penduduk bumi ada Allah SWT bintang yang mengetuk, yang bunyi ketukan dekat langit ni. Dia pun dah balik lah. Bila dia balik-balik, dia pun cerita kat orang,
Bila rujuk dalam Al-Quran 1400 tahun lalu, Allah dah sebut dah, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi bintang at-tariq yang mengetuk. Nabi dah tahu awal. Dia kecewa. Dia ingat dia orang pertama nak beritahu manusia, penduduk bumi ni, ada bintang yang bunyi mengetuk di langit sana, di angkasa raya ada bunyi bintang yang mengetuk. Bunyi macam ketuk pintu, tok 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 kan. Bunyi kuat. Bila dia dirakam, dapat rakaman tu. Jadi dia bangga nak beritahu penduduk bumi bahawa dia adalah orang pertama yang mendengar bunyi ketukan di langit, di angkasa raya. Bila ada orang sampaikan dia, maksudnya 1400 tahun yang dulu dah ayat ni dia turunkan kepada Nabi SAW pada surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, wat-tariq. Tariq ni maksudnya adalah yang mengetuk. Taraka asal kalimahnya. Habis jalan raya tu kenapa dia panggil Tariq, Ustaz? Sebab dia adalah hasil ketukan daripada hentakan kaki manusia dan binatang-binatang kenderaan itu. Sebab itu nama tu, jalan tu dipanggil Tariq. Yang kita pergi Mekah tu, orang Arab cakap Tariq tu, itu bukan Tariq jalan sebenarnya. Saya pun kadang-kadang dengar juga, kenapa orang Arab ni dia makhraj dia dinipiskan, Tariq, dia kata Tariq apa kan, Tariq. Rupanya berasal daripada kalimah taraka. Taraka ni tinggal. Jadi Tariq, engkau tinggal, kau ke tepi. Kita makin laju. Arab dengan kita tak boleh potong kita. Arab laju jalan, kita jalan lingkar kangkung. Laju macam mana pun tak boleh menyaingi Arab. Sebab itu dia kata Tariq. Jadi At-Tariq. Jadi bila Allah sebut perkataan was-sama'i wat-tariq, orang Arab tahu tentang At-Tariq tu apa. Orang Arab Quraisy, dia berpengetahuan. Jadi bila sebut ahlil kitab, orang yang diberikan kitab, mereka tahu kitab tu, tapi mereka ubah ikut keselesaan dia orang. Sebab kalau ikutnya orang Yahudi, kena berpuasa, ikut syariat Nabi Musa AS kena berpuasa 40 hari. 40 hari. Orang Nasrani, Nabi Isa AS menyambung syariat Nabi Musa AS, juga kena berpuasa 40 hari. Kita Islam 30 hari. Tapi orang Yahudi sekarang ni, bila dia ubah kitab dia, puasa sehari je. Itu pun tak boleh ambil makanan yang berdarah. Dia boleh ambil air tak berdarah, sayur-sayur boleh ambil. Kalau gitu belasah Maggi je daripada pagi yang petang, tak lapar punya confirm kan. Masak Maggi kari sarapan pagi. Tengah hari masak Maggi apa, tom yum kan. Malam buka, satu hari makan Maggi cukup dah, tak payah, kenyang kita. Kenyang kita kan. Tapi dia ubah daripada 40 hari jadi sehari je. Itu pun bila sehari tak boleh. Mati kita tak boleh makan sehari ni. Jadi kita buat undang-undang, kita baru selewengkan kitab. Sehari tu pun tak boleh makan benda yang berdarah je. Tak boleh makan benda yang berdarah je. Yang lain boleh makan. Supaya tak puasa. Supaya tak payah puasa kan. Puasa ni nak melatih diri. Sebab itu Islam nampak 30 hari sesuai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya Jadi itu yang diubah. Itu yang diubah. Okey. Antara perjanjian dia, sebab itu dalam ayat sebelum ni kita dah bicara kan, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Apa perjanjian orang-orang Yahudi dengan Nabi Musa? Ialah mereka akan beriman dengan nabi yang diutuskan selepas daripada nabi mereka, itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa. Selepas Nabi Musa, kalau datang Nabi Isa, dia kena beriman dengan Nabi Isa. Kalau selepas Nabi Isa datang seorang Nabi Muhammad, datang seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW, dia kena beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi mereka melanggar perjanjian dengan Nabi mereka. Sebab itu lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sebelum Nabi ini, macam Nabi Musa sebelum dia wafat, Nabi Isa sebelum dia angkat ke langit, dia telah bertanya kepada kaum dia, siapa yang kamu nak sembah siapa yang kamu nak ikut selepas ini kan. Dia berjanji akan ikut Nabi selepas daripada Nabi yang diutus. Macam contohnya Nabi Musa, dia berjanji untuk ikut Nabi Isa. Tapi akhirnya tak, rupanya yang membunuh Nabi Isa, dakwaannya membunuh Nabi Isa lah. Tapi yang membunuh Nabi Isa, bukan Nabi Isa diangkat, tapi yang menyerupai Nabi Isa tu, yang bunuh orang Yahudi. Yang bunuh orang Yahudi. Sebenarnya salib ni takkan bawa mati. Sebab kadang dipaku kat kaki, paku kat tangan kan, tu takkan mati sebenarnya. Takkan mati, jauh daripada jantung lah. Takkan matilah, kecuali pendarahan besar, pendarahan banyak tu lah. Di Filipina masih ada lagi upacara tu. Seorang akan disalib, akan dipaku dekat ni,
Masih ada lagi. Hidup, lepas tu hidup orang tu. Dia tak mati. Tapi siapa yang membunuh yang tadi tu, yang disalib tu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Perjanjian dengan Nabi mereka iaitu Nabi Musa, mereka kena beriman dengan Nabi Isa AS. Kena beriman dengan Nabi Isa AS. Jadi mereka telah melanggar perjanjian. Walaupun dia kata lam yakunil lazina, mereka takkan beriman selagi mana datang hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai keterangan yang nyata datang kepada mereka. Keterangan dah nyata dah, tapi mereka tetap juga melanggar perjanjian tersebut. Okey, seterusnya. Jadi yang seterusnya, ayat seterusnya adalah wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Okey. Ayat ni sebenarnya adalah perintah kepada Bani Israel ini untuk solat ikut cara orang Islam. Solat ikut cara orang Islam. Sebab berbeza solat mereka dulu waktu diturunkan. Saya pun tak sempat buat kajian tentang ni. Disebut bahawa cara solat orang-orang Yahudi sebelum diturunkan solat Nabi Muhammad SAW, mereka ni perbezaannya tak ada rokok. Sebab itu Allah gunakan perkataan warka'u ma'ar raqiin. Rokoklah kamu. Rokok bukan rokok. Kan susah pula ni. Rokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Sebab warka'u ma'ar raqiin. Bukan rokok. Kita pun eja rokok. R-U-K rokok. Kan? Dia rokok, ain, rokok, raka'a, rokok. Sebab itu daripada perkataan raka'a itu jadi rakaat. Perasan tak kita? 4 rakaat solat zuhur, 4 kali rokok. 2 rakaat solat 2 kali rokok solat subuh, 2 rakaat. 3 kali rokok solat maghrib, 3 rakaat. Jadi perkataan rakaat itu diambil dari perkataan rokok. Dan itulah batasan untuk kita dapat rakaat. Senang. Daripada situ je. Itulah batasan kita dapat rakaat. Kalau kita sempat rokok bersama imam, walaupun selahza ataupun sekelip mata. Sekelip mata, okey. Kita dapat rokok bersama imam walaupun sekejap, okey. Dikira dapat rakaat. Dikira dapat rakaat. Dia tak boleh berselisih. Macam imam dia nak bangun, kita baru nak dekat tengah-tengah jumpa. Tak boleh. Walaupun kata alah selisih sikit je pun tak boleh. Tak boleh. Dia mesti kena rokok juga dengan imam. Sebab batasan rakaat itu adalah rokok. Kalau kita solat masbuk contohnya, kita didahului oleh imam. Kita masuk rakaat dah akhir dah. Tak sempat rokok dengan imam. Kita kira kita sempat rokok berapa. 1 je, berarti 3 lagi kurang kalau solat isyak. Tambah 3 lagi. Kan? Macam tu. Itu bezanya solat Yahudi dengan solat Nabi SAW dalam Islam. Perbezaannya ada rokok. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini adalah warka'u ma'ar raqiin. Warka'u ma'ar raqiin. Okey. Seterusnya kalau kita bincang perkataan wa aqimus solata wa atuz zakah, mesti dia digandingkan. Solat dengan zakat dia takkan dipisahkan. Takkan dipisahkan. Biasanya dia memang bergandingan lah. Jadi kepentingan solat dan zakat tu sama penting sebenarnya. Kadang-kadang orang penting solat tapi tak bayar zakat. Tak bayar zakat. Itu masalahnya. Sedangkan tuntutan zakat dia datang sekali dengan tuntutan solat. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Mestinya tu. Jadi kepentingan solat dan zakat tu sama penting. Solat dan zakat sama penting. Itu disebut tentang insya-Allah. Okey. Tunaikanlah kewajipan. Sebab itu saya tak suka guna perkataan sembahyang sebenarnya. Sembahyang ni bahasa Sanskrit dan bahasa Hindu lama yang merujuk kepada sembah dewa yang namanya Yang. Jadi kita kena tukar solat, waktu solat, jangan tulis waktu sembahyang. Sebab orang bukan agama Islam pun dia akan guna perkataan sembahyang. Okey. Tak percaya, pergi kat kedai kat Taipan, tak tahu Allah alam ada tak. Kedai menjual alat-alat sembahyang. Tuan pergi tanya sejadah dia jual tak? Tak ada. Sejadah tak ada jual. Dah ini kata alat-alat sembahyang sejadah dia lah. Takkan tak ada sejadah? Tak ada, sini tak ada sejadah. Ya, you bengong ke apa ni? Pergi cari sejadah kat kedai ni, tak ada. Ni kedai alat-alat sembahyang untuk dia. Untuk orang-orang yang bukan Islam sembahyang. Tapi dia guna perkataan sembahyang, kita guna perkataan sembahyang. Sama juga. Sebab itu kita kena tukar. Kita jangan guna perkataan sembahyang. Walaupun sembahyang tu adalah bahasa Melayu kita yang diambil dari bahasa Sanskrit, bahasa Hindu lama. Kita tetap kena guna perkataan solat. Kalau tak nak guna perkataan sembahyang, guna bahasa Inggeris lah. Prayer.
Senang, sebab dia berasal dari kalimah pray, iaitu doa. As-solah logatan. Solat dari sudut bahasa adalah ad-doa, samalah, tepatlah. As-solah logatan, dari sudut bahasa adalah ad-doa. Cuma dari sudut syarak dia kata adalah satu ibadah yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu dari sudut syarak. Tapi dari sudut bahasa, as-solah iaitu adalah ad-doa. Pray, doa, prayer, solat. Kita solat jadi sembahyang. Itulah. Itu Ustaz Syekh Abdul Qadir. Kita tengah program kan. Lepas tu dia kata, jom Syekh sembahyang. Anda cakap, anda tak sembahyang. Anda tak sembahyang. Dia kata, apa yang tak sembahyang ni? Anda tak sembahyang Syekh, anda solat. Anda tak habis cakap lagi. Dia kata apa terus? Anda tak habis cakap lagi. Jom sembahyang esa. Jom sembahyang esa, dia kata. Susah cakap dengan Ustaz istilah ni, kata. Dia kata kan, jadi sembahyang. Kita tukar perkataan sembahyang. Jangan kita tukar. Jangan guna perkataan sembahyang. Kita guna perkataan Allahumma salli, perkataan solat. Perkataan solat. Okey. Tunaikan kewajipan solat. Okey. Dan zakat. Zakat di sini bermaksud, Ibnu Abbas kata, maksud zakat dalam ayat ni, wa aqimus solata wa atuz zakah. Ibnu Abbas berpendapat bahawa maksud zakat adalah taat dan ikhlas kepada Allah. Itu maksud zakat. Itu maksud zakat. Pendapat Al-Hasan, ulama tafsir, dia kata zakat yang fardu. Memang zakat lah, ibadat zakat yang fardu. Kena keluarkan harta. Sebab itu kalau kita lihat kisah Qarun, bila dia meminta Nabi SAW, meminta Nabi Musa untuk doakan dia kaya kan. Nabi Musa kata, tak payahlah aku doakan kau kaya, ambillah 2 ekor kambing ni, kamu belalah. Daripada 2 ekor kambing ni membiak banyak, dengan sebab bela kambing itulah dia kaya raya, sampai gudang hartanya yang bawa anak kunci tu 1000 ekor unta bawa anak kunci. Banyaknya gudangnya yang anak kunci tu kan, anak kunci. Daripada asalnya 2 ekor kambing yang diberikan Nabi Musa AS. Apa nama Allah SWT? Qarun ni sepupu Nabi Musa. Qarun ni sepupu Nabi Musa. Bapa dia adik-beradik. Bapa Nabi Musa dan bapa dia adik-beradik. Sepupulah. Okey. Bila dah 40 ekor kambing dia, Nabi Musa pun datanglah jumpa dia. Kan, keluarkanlah daripada kambing kamu ni untuk sebagai zakat. Ketika tu dia kufur. Dia kata, kambing ni adalah asal usaha dia. Kenapa pula dia perlu bagi orang lain? Ini semua titik peluh dia. Ini kerja keras dia. Dia kaya sebab kerja keras dia lupa. Sebab itu zakat pada zaman tu dah ada dah. Zakat pada zaman tu dah ada. Walaupun Ibnu Abbas berpendapat zakat maksudnya taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Al-Haris dia kata adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah macam kita lah. Maksudnya daripada makanan asasi kita. Makanan asasi kita. Maksudnya kalau kita makan gandum, kita kena minta keluarkan gandum. Jadi ketika itu, kata Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Jadi zakat ini ada, maksudnya zakat fitrah. Jadi kena keluar. Okay. Kemudian, kata dalam ayat ni, lakukan solat secara berjamaah bersama Nabi SAW. Sengaja diungkapkan di sini perkataan rokok, yang bermaksud solat yang sebenar, bukan solat seperti mereka pada masa zaman silam yang tidak ada rokok. Tidak ada rokok. Jadi dia kena ikut solat cara Nabi SAW. Okey, dia sebut tentang tu. Okey. Antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada 2 ayat yang kita bicara tadi. Pertama sekali adalah ayat di atas memaparkan banyak sekali hukum hakam dan peraturan tentang akidah, akhlak, ibadah dan tata cara kehidupan. Tata cara kehidupan. Sama ada bersifat individu maupun bermasyarakat. Ayat tersebut mengingatkan golongan Yahudi agar tidak melupakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Wala ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kan? Seandainya kamu mahu menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu ingin menghitung ta'uddu ni dia maksudnya mengira, adat ni nombor kan, mengira bilangan. Nikmatallahi, nikmat Allah ke atas kamu, la tuhsuha, nescaya kamu tak boleh menghitungnya. Kalau kita bincang perkataan aqsa dengan apa maksud aqsa, kan ahsainahu fi imamin mubin.
Apa maksud aqsa? Aqsa ni ada dua. Pertama aqsa, ahsa, alif ha pedas, sad yang alif maksur, ahsa. Kalau aqsa dia ada dua. Pertama pertama tulis, yang kedua hitung. Yang pertama tulis, yang kedua hitung. Dia package terus. Kalau aqsa ni, dia bukan sekadar tulis, bukan sekadar hitung, dia tulis dan hitung. Jadi kalau kamu nak tulis satu persatu nikmat Allah apa dia, kemudian kamu nak kira berapa nikmat Allah, la tuhsuha, kamu takkan boleh kira dan kamu takkan boleh tulis. Kamu tak boleh tulis. Kita pun kalau duduk dan diam, cuba kita tulis nikmat-nikmat Allah telah turunkan pada kita, tak boleh kita. Banyak sangat, tak tahu apa nikmat ni kita nak berikan. Nikmat sihat satu, nikmat apa, kecukupan duit, nikmat anak yang dengar cakap, nikmat isteri yang taat, nikmat apa, nikmat ibu bapa yang penyayang, nikmat rumah yang berlindung daripada ni, apa, nikmat kenderaan yang tak rosak-rosak, nikmat apa lagi, isteri yang baik, banyak, tak dah tuhsuha, kamu takkan boleh hitung. Tu dia sebut tentang tu. Jadi orang-orang Yahudi ni, dia antara kaum yang telah Allah berikan nikmat yang terlalu banyak, tapi oleh kerana nikmat terlalu banyak tu menyebabkan mereka kufur. Mereka tak bersyukur pada Allah, dan mereka tak bersyukur pada Allah. Okey, seterusnya, antara nikmat yang diberikan kepada mereka ialah Allah menyelamatkan mereka daripada kekejaman Firaun. Kita dah bincang pada ayat sebelum ni, antara nikmat yang Allah berikan terbesar kepada Bani Israel adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan, iaitu merdeka daripada cengkaman Firaun. Merdeka daripada cengkaman Firaun. Kalau kita di Malaysia dulu, di tanah Melayu kita, bila dijajah oleh British ambil semua orang lelaki-lelaki ni kerja jadi buruh paksa, bina landasan kereta api daripada tanah Melayu ni sampai ke mana? Sampai ke Kemboja, sampai Kemboja. Kereta api maut nama dia, kereta api maut dulu. Jadi sebab ramai orang mati, orang Melayu mati sebab bila dijajah dia ambil jadi pekerja, jadi buruh paksa. Itu berlaku kepada Bani Israel, mereka jadi buruh paksa. Mereka jadi buruh paksa. Jadi hamba abdi kepada Firaun. Jadi bila Nabi Musa selamatkan mereka dan merdekakan mereka daripada cengkaman penjajahan Firaun tu, ini satu nikmat yang besar. Saya sebut dalam pertemuan kita yang lepas juga. Nikmat kemerdekaan yang kita dapat ini, yang kita dah sambut 63 tahun, 64 tahun dah kita sambut ni. Ini satu nikmat kemerdekaan yang sangat besar sebenarnya. Sebab itu kita kena syukur dengan nikmat tersebut. Syukur dengan nikmat tersebut. Bukan syukur tu kita pergi kat tengah-tengah dataran merdeka sebut merdeka, bukan sekadar itu. Itu sekadar lafaz je. Yang terlepas. Kita kena jaga. Macam mana nak jaga negara kita? Jaga rumah tangga kita dulu dah. Kan, jaga rumah tangga kita dulu, anak-anak kita betulkan dulu. Sebab anak-anak kita yang akan keluar. Bila rosaknya generasi anak muda kita, rosaklah negara kita. Anak perempuan kita kena jaga. Diri kita kena jaga. Sebab itu kata Saidina Ali, kun daulatul islamiyah fi nufusikum takun fi ardikum. Tegakkanlah yang kamu nak bina daulat Islamiyah, tegakkan dalam diri kamu dulu. Takum fi ardikum, nescaya dia akan tertegak dalam negara kamu. Sebut tentang tu. Jadi kita dulu kena bina negara Islam dalam keluarga kita, Anak kita tu tak aurat tak, solat dekat rumah tak maghrib, ni solat tak tahu anak kat mana. Kan? Kemudian apa lagi? Anak dara kita kena usung orang lelaki lain terlamba je. Kita kena tegakkan dulu. Kalau nak hudud dulu. Hudud dulu kita punya anak dara kita, anak-anak kita yang tak solat, pukul dulu. Allah akan suruh pukul sebab tak solat. Pukul dulu. Isteri pun sama juga. Okey, insya-Allah. Insya-Allah. 1 minit, 2 minit lagi. Okey, insya-Allah. Tu disebut tentang tu. Sebab pembentukan suatu daulah Islamiyah ataupun kerajaan Islam ni, pembentukan dia bermula daripada fardul muslim. Individu yang muslim tu. Kita lah kena jadi orang muslim yang sebenar. Okey. Daripada fardul muslim dia akan naik kepada namanya fardu muslim, baitul muslim, rumah tangga Islam. Rumah tangga Islam. Daripada rumah tangga Islam ni akan lahirlah dipanggil daulatul Islamiyah, ataupun dipanggil daulat Islamiyah, satu kerajaan yang menjalankan hukum akam Islam, disebut tentang tu. Jadi kita kena bina diri kita dulu untuk tu, insya-Allah. Okey.
Jadi nikmat yang besar adalah nikmat kemerdekaan. Kadang-kadang kita sebut nikmat kemerdekaan. Fir'aun rupanya Bani Israel ni telah Allah berikan nikmat kemerdekaan daripada Fir'aun. Bebas daripada cengkaman Fir'aun. Okey. Seterusnya, antara kelebihan juga ataupun nikmat yang paling besar, Allah memilih para nabi daripada kalangan mereka, itu Bani Israel. Kalau daripada nabi yang Arab, dua je. Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW, itu Arab. Tapi yang lain tu, Nabi Musa, Isa, Harun, Zulkifli, Ilyasa, kan itu semua daripada Bani Israel. Daripada Bani Israel. Sebab itu Nabi Ibrahim ini digelarkan bapa kepada para nabi, sebab pecah daripada Nabi Ibrahim, iaitu nabi di kalangan bangsa Arab yang lahir daripada Siti Hajar. Siti Hajar tu orang Arab Mesir, puteri Raja Mesir yang diculik oleh orang Yahudi, akhirnya jadikan hamba, dibeli oleh Siti Sarah untuk bantu dia. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ismail itu daripada keturunan raja sebenarnya, keturunan puteri Raja Mesir. Siti Hajar itu adalah puteri Raja Mesir yang diculik. Lahir pula daripada bangsa Yahudi adalah Siti Sarah, lahir daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, semua itu daripada Nabi Ishaq. Jadi sebab itu bapa para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ramai lahir daripada bangsa mereka adalah para nabi dan para rasul Allah. Seterusnya, apa nikmat lagi? Memberi mereka makan daripada langit, daripada manna wassalwa. Manna wassalwa. Sekarang ni banyak produk jual manna wassalwa. Cuma salwa ni adalah burung puyuh. Burung puyuh ni bila kita kesan, dia adalah makanan ataupun daging yang boleh reducekan kadar kolesterol dalam badan kita. Burung puyuh. Burung puyuh. Sama dengan fungsi dengan Allahumma salli dengan arnab. Makan daging arnab pun dapat reducekan kolesterol dalam badan kita. Sebab itu burung puyuh ni makanan yang terbaik. Okay. Mana ni manisan sebenarnya yang melekat dia embun. Bila embun tu dia kat pokok, bila embun tu kering, dia jadi satu manisan, melekat dekat pokok tu. Itu manna. Sebab itu buat produk sekarang manna ni, ada produk manna wassalwa. Okey. Dan Allah mengeluarkan air di celah-celah batu yang ketukkan Nabi Musa AS. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, tapi mereka kufur atas nikmat tersebut. Okey, seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mewajibkan mereka setia kepada janji. Ini tanggungjawab ini merangkumi segala suruhan, larangan, wasiat, termasuklah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Muhammad sallam kata, kalau ada di kalangan zaman Nabi dan zaman kita ni yang kata saya beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, kafir. Kalau dia kata saya beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, hukumnya kafir. Bila datangnya Nabi Muhammad, Yahudi, Nasrani kena masuk agama Islam, kena ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Okay? InsyaAllah kita beri laluan pada azan, sambung sikit lagi selepas tu insyaAllah. Okay, InsyaAllah sikit lagi Okey, sebagaimana orang-orang Yahudi dituntut untuk mengotakan janji mereka, maka wajib pula kita menunaikan janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah, wa aufu bil uqud, dan tunaikanlah janji-janji kamu. Sebab orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel ni memang orang yang tak boleh pegang pada janji. Memang dia orang jenis memungkiri janji. Sebab itu Allah pesan pada mereka, maksudnya perjanjian kamu dengan Allah, kamu kena tunaikan. Sebab itu orang Yahudi ni kalau kita buat perjanjian damai, tak sempat 24 jam gencatan senjata, dah ada tembak orang Palestin. Dan memang jenis mereka ni memang susah nak pegang janji. Sebab itu disebut bahawa janji ni sangat penting dalam Islam. Janji sangat penting. Iaitu orang Islam ni diajar oleh Allah kalau berjanji, supaya orang yang kita janji tu tak rasa kecil hati ataupun tak terbeban ataupun tak terkesan dengan janji kita, adalah sebut insya-Allah. Sebut insya-Allah. Sekiranya syaa telah dikehendaki Allah. Kalau kita berjanji, kita kena berpegang bahawa kita berusaha untuk hadir. Tapi kalau anda kata tidak ditakdirkan oleh Allah untuk hadir, kita tak boleh, di luar kuasa kita lah. Jadi orang yang kita janji tu, bila kita kata kita akan hadir, jadi orang tu pun tak apalah, dia kata tak boleh datang sebab
sebab Allah dah takdirkan, Allah tak izinkan dia datang. Jadi dua-dua tak ada masalah. Andai kata dia dah masak pun tak apalah, kita buat sarapan pagi ataupun ketuk pintu jiran sebelah, bagilah masakan yang kita dah masak lebih tu. Tadi ada orang nak datang tapi tak dapat tak sampai. Jadi itu Islam ajar. Maksudnya kalau kita berjanji, kita tak tahu masa depan kita, kita kena insya-Allah. Tapi orang Yahudi memang sifat dia bukan dia berusaha untuk memenuhi janji tersebut. Dia suka berjanji tapi mereka tak berusaha untuk memenuhi janji tersebut. Memang jenis orang yang tak pegang pada janjilah. Ni sebut orang-orang Yahudi. Ini antara sifat orang-orang Yahudi. Okey, ayat 41 dan seumpamanya para ulama membincangkan tentang hukum mengambil upah mengajar Al-Quran. Kan? Apa hukumnya? Ada 3 pendapat ulama, saya ringkaskan. Yang pertama Az-Zuhri ataupun Ibnu Shihab namanya, Az-Zuhri, dan Imam Abu Hanifah mazhab Hanafilah. Dia berkata bahawa melarang dengan mengatakan bahawa tidak harus mengambil upah untuk mengajar Al-Quran kerana tugas tersebut merupakan suatu kewajipan yang memerlukan niat takarub dan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni saya tak boleh ambil duit lah kalau ikut pendapat ni. Tak boleh ambil duit wang sagu hati, sampul tu tak boleh lah kan. Okey, kalau ikut pendapat Az-Zuhri dan saya kena ikhlas, memang ikhlas pun insya-Allah kan, mudah-mudahan. Okey, tapi masjid nak bagi kita terima lah kan. Masjid nak bagi kita terima. Okey. Sebab ada kisah juga dulu seorang sahabat Nabi SAW, dia keputusan bekalan makanan. Jadi dia singgah satu perkampungan tu tak nak terima dia sebagai tetamu dan tak nak bantu dia dibekalkan sedikit makanan. Tapi dia kata boleh dengan syarat kamu tolong ubati ketua kami yang sedang sakit, ketua kabilah kaum tu. Jadi dia pun pergilah ziarah, dia tak tahu nak baca apa, dia baca Fatihah je. Dia baca Fatihah dan tiup pada badan ketua kabilah kaum ni, sembuh, terus sihat. Lalu dia diberikan tempat yang baik, penginapan yang baik, dan nak balik tu diberikan makanan, kemudian diberikan 2 ekor kambing. Dia nak berjalan ni, nak bawa kambing 2 ekor lagi susah ni, dia tolak yang kambing tu. Bila sampai jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, wallahi, dia kata, demi Allah aku tak baca lain ya Allah, aku baca Fatihah je, sembuh kabilah kaum. Lepas tu kata Nabi SAW, betul, Fatihah ni penyembuh sebenarnya. Lepas tu dia bagi aku 2 ekor kambing Rasulullah, tapi aku tak ambil. Tu Rasulullah kata, lain kali ambil, kalau tak nak bagi kat aku. Rasulullah kata, lain kali ambil hadiah tu, kalau tak nak bagi kat aku. Jadi hukum tu tadi Al-Quran kan, Fatihah kan menyembuhkan, jadi boleh dia, itu pendapat yang kedua. Okey, jumhur ulama selain pada mazhab Hanafi, sebab Abu Hanifah tadi kan, antaranya adalah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, dia membolehkan dengan syarat penerimanya bersetuju. Maksudnya kalau kita dah bincang, Ustaz boleh tak mengajar, berapa tak apalah, ikhlas berapa nak bagi. Dia kata kalau 200 cukup Ustaz, tak apa, tak kisah, 200 pun boleh insya-Allah kan. Jadi ada perbincangan, kalau 400 pun boleh, 500 pun boleh, 3000 pun boleh kan. Tu tak kisah, boleh 3000 pun boleh, yang penting dua-dua ni bersetuju, redha. Tu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Pendapat Hasan Al-Basri dan Sya'bi dan Ibn Sirin dikata mengajar dengan tanpa meletakkan nilai dan syarat. Maksudnya dibolehkan dengan syarat yang mengajar tu tidak meletakkan berapa jumlahnya. Kadang-kadang kita telefon, Ustaz nak panggil Ustaz kuliah tafsir ni dekat masjid ni, berapa Ustaz? Saya kalau tak 3,000 saya tak nak datang. Ibn Sirin, Hasan Al-Basri, Al-Sya'bi kata tak boleh kalau macam tu. Kalau meletakkan syarat-syarat tertentu berapa kena bayar baru dia datang, itu tak boleh. Hukumnya haram, tak boleh. Kalau tak meletakkan syarat, boleh. Kemudian kata Syekh Ali As-Sabuni, ulama yang masih hidup lagi sekarang, dia kata keperluan zaman ini, jika tidak dibolehkan, maka tidak ada orang akan mengajar Al-Quran di zaman ini. Jadi zaman kita ni zaman yang orang perlu lah. Kadang-kadang bukan kerana ilmunya, bukan kerana mengajar Al-Quran, tapi masa yang kita ambil. Kemudian kos lepas kos transportation dia, minyak, tol, seumpamanya tu, kita kena ambil kira. Sebab itu Syekh Ali As-Sabuni kata kalau tidak dibolehkan pada zaman ni, saya tak ada orang yang akan mengajar Al-Quran. Jadi dibolehkanlah hukumnya. Itu perbahasan di sudut tu. Jadi para ulama diambil daripada ayat apa ni? Ayat yang kita baca tadi tu.
wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat aku, kata Allah, dengan nilai yang sedikit. Wa iyaya fattaqun. Jangan kita ambil kepentingan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita perniagakan, jangan. Yang pentingnya ikhlas. Ikhlas, insya-Allah dapat dua-dua. Dapat duit, dapat. Kadang-kadang Ustaz, ni terus terang tanya Ustaz, berapa Ustaz biasa? Saya pernah sebut jauh kan, dalam 1,000 boleh ikut, insya-Allah. Oh, kita nak bagi Ustaz 1,500 kan. Jadi jangan sebut. Baik tak payah sebut. Kalau 1,000, okeylah, saya bagi Ustaz 1,000 je. Ustaz minta 1,000 je. Orang tu nak bagi 1,500 kan, dah rugi 500 kan. Jadi diam je. Kalau dapat tu, tawakal je lah. Tawakal je lah. Ada yang bagi sikit. Kita pun sebut, kata tak apalah, lepas duit minyak dengan duit tol, lepas cukup lah kan. Betul. Memang dia kira duit minyak dengan duit tol berapa. Tol dia memang buka laman web plus daripada sini sampai sini berapa, pergi balik berapa. Sebab jumlahnya tu pelik sikit. Kan saya dapat jumlahnya pelik. Kalau 200 tu, genap lah. Kalau 150 genap. Tak, RM162. Ada RM2 tu. Puan datang RM2. Mujur tak ada duit siling dalam tu. Kira kan. Jadi macam tu jugalah, tak kisah. Yang penting ikhlas. Kadang-kadang rezeki kita kat situ kurang, rezeki tempat lain. Rezeki tempat lain. Saya ceramah dengan siapa itu, ada artis kan, dia kata biasa berapa bayaran tak sini. Saya sebutlah berapa, okey, 3,000 untuk satu ni kan. Ustaz, tak apalah Ustaz, kita bagi sama dengan dia orang. Kan rezeki tu. Tempat lain kurang, tempat yang lain pula dapat, macam tu kan. Jadi yang pentingnya ikhlas. Kalau tak, rugi kita, penat, tinggalkan anak isteri, tinggalkan semua kan, akhirnya tak dapat apa-apa, insya-Allah. Itu yang disebut tentang tu. Jadi hukum menceritakan tentang itu dibolehkan. Yang seterusnya, Allah SWT menegur orang Yahudi dan yang lain mencampur adukkan kebenaran dalam kitab Allah dengan kebatilan. Sebab itu mereka memandai-mandai mengubah dan meminda serta menyembunyikan apa yang telah diketahui. Umpama mereka mengenal kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW adalah benar, tapi mereka mengubah kitab dan mereka menyelewengkan kitab. Akhirnya semua penganut agama Yahudi atau Bani Israel tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So ni kita bicara dah tadi tentang solat. Kenapa diperintahkan kepada orang Yahudi solat? Sebab solat ni adalah satu cara untuk membersihkan jiwa mereka dan mengelakkan daripada mereka melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah seorang daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Okay. Kemudian zakat pula apa? Zakat ni adalah membersihkan jiwa. Zakat pula membersihkan harta. Sebab itu zakat ini berasal daripada kalimah zakka, yuzaki, tazkiyatan. Zakah maksudnya membersihkan harta. Kalau kita bayar zakat, bayar lebih lah. Kita takut zakat-zakat kita tahun-tahun lepas ada yang kurang. Tahun ni bayar lebih lah. Sebab fungsi zakat itu adalah zakat, pembersihan harta. Sebab kalau ada harta yang kita patut zakat tapi kita tak zakatkan, ataupun nilaian sepatutnya macam ni tapi kita bayar kurang, nanti di akhirat akan dituntut. Jadi nak selamat daripada dituntut di akhirat, bersihkan clear terus. Kalau boleh bayar lebih tak apa. Bayar lebih tak apa. Nanti Allah akan bayar balik yang lebih tu. Allah akan bayar balik yang lebih tu dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Bayar lebih tak apa. Dulu ni dah tak adalah. Ada satu negeri di Malaysia ni, dia ada dua kadar zakat fitrah. Dua kadar zakat fitrah. Satu RM5, satu RM7. Saya tak nak sebut negeri mana lah. Yang makan beras RM1.80 ke bawah, maksudnya beras campur, beras hancur, beras murah, dia bayar RM5 zakat fitrah. Tapi siapa yang makan beras RM1.80 ke atas kilo, termasuklah basmati dan seumpamanya itu, okay, dia hanya bayar RM7. Jadi bila bayar zakat tu, ada juga yang nak saya makan beras campur je Ustaz, bayar RM5 je. Sebab anak dia ramai, anak dia ramai, jadi bayar RM5. Tak tahu hari-hari nasi Arab, nasi biryani kan belasah, bayar RM5. Jangan. Maksudnya kalau anda kata kita RM7 pun tak apa dah Ustaz, saya bayar RM10 satu kepala, kata takut kurang yang lepas ada kurang ke umpamanya. Ataupun saya dah janji dengan adik-adik saya nak bayarkan mak kat kampung. Saya ingat adik saya bayar, adik ingat saya bayar, dah terlepas mak tak bayar zakat. Jadi tak apa, kita kira inilah, top up lah yang kurang-kurang tu. Bayar lebih. RM7 bayar RM10.
Ya, RM7 bayar RM10 kan. Senang, Pak Imam tu pun tak payah nak pulangkan lagi RM2, RM3 tu tak payah. Terus senang RM10 je. Kita macam tu insya-Allah. Jadi itu fungsi zakat sebenarnya. Jadi mereka ni orang-orang Bani Israel ni telah diberikan nikmat yang banyak, Allah minta untuk keluarkan zakat. Mereka engkar daripada membayar zakat insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbincangan kita untuk ayat ni. Kita akan masuk untuk pertemuan kita akan datang minggu depan, minggu ketiga insya-Allah. Kita masuk pada ayat yang ke-44, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun, insyaallah. Jadi cukup sekadar itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.